Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi 8 malam 10 Mac 2020. Anda bersama saya Nur Azira Abdul Kadir. Buletin 8 malam dimulakan dengan perkabaran dari Istana Negara. Jam 3 petang tadi telah berlangsungnya istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Kabinet baru di hadapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Melawati. Majlis itu berlangsung susulan pengumuman barisan jemaah menteri baru oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam yang menyaksikan barisan pentadbiran kerajaan baru. Pimpinan Muhyiddin itu terdiri daripada 31 orang menteri termasuk 4 menteri kanan serta 37 timbalan menteri. Turut tersenarai 9 wakil rakyat dari gabungan Parti Sarawak GPS. Terdahulu 6 senator mengangkat sumpah di Dewan Negara pagi tadi di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara VS Bignes Waran susulan pelantikan mereka di dalam kabinet. Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan media selepas pengumuman Kabinet Menteri Persekutuan yang baru pada Isnin berkata Kerajaan Persekutuan memerlukan GPS untuk sama-sama berada dalam Kabinet serta mentadbir negara sekaligus mendepani senario politik serta ekonomi yang kian mencabar demi kepentingan nasional. Tegas beliau, walaupun GPS menganggotai Kabinet Persekutuan, namun kedudukan GPS kekal sebagai entiti politik Sarawak yang mesra Kerajaan Persekutuan dan tidak akan menyertai Perikatan Nasional PN. Dalam pada itu, kenyataan media Datuk Fadilah juga menekankan bahawa pelantikan pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS dalam Kabinet Persekutuan bukanlah jawatan untuk bermegah. Sebaliknya, ia adalah amanah besar demi rakyat dan negara. Jelasnya lagi, pelantikannya sebagai Menteri Kanan dan Menteri Kerja Raya selain 3 Menteri Penuh dan 5 timbalan Menteri yang diperuntukkan kepada GPS adalah pengiktirafan buat rakyat Sarawak di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat pusat dan Datuk Patinggi Abang Jo di peringkat negeri. Susulan pelantikan 9 pemimpin GPS dalam Kabinet Persekutuan yang baru, Datuk Seri Fadilah Yusof dan Datuk Seri Hajah Nancy Shukri mengeluarkan kenyataan tegas dengan menyatakan perjuangan GPS adalah memastikan hak perlembagaan dan perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dipelihara dan dilindungi masih menjadi keutamaan buat mereka. Masih Nancy Shukri yang sama, itu tegas Datuk Seri Hajah Nancy binti Shukri dalam satu kenyataan medianya selepas pengumuman rasmi Kabinet Persekutuan baru semalam. Beliau turut menyatakan bahawa beliau akan terus berkhidmat sebagai ahli Parlimen Batang Sadong walaupun kini menyandang jawatan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Sementara itu, Datuk Seri Hajah Nancy juga menyentuh mengenai krisis yang melanda dunia berkenaan COVID-19 dalam kenyataan media beliau. Menurut beliau, bagi mendepani krisis yang menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia, beliau bersama kerajaan baru akan bekerja keras menggembleng tenaga bagi menyelesaikan krisis yang dihadapi negara. Tambah Datuk Seri Nancy lagi, beliau akan terus menegakkan prinsip keadilan dan ekuiti terutamanya dalam meletakkan keperluan negara dan rakyat Malaysia terlebih dahulu. Seramai 36 orang penerima dari Dewan Undangan Negeri Dun Baleh mendapat geran MRP dengan jumlah keseluruhan RM475,000. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jumut Masing berkata, geran tersebut diharap dapat membantu penduduk di kawasan Baleh. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan geran MRP Fasa 1 bagi Dun Baleh bagi penerima di bahagian Kapit Anjuran Pusat Khidmat Adun Baleh pada Isnin. Ujannya lagi, peruntukan berkenaan harus digunakan secara berhemah dan mengikut keperluan yang utama. Majlis penyerahan geran Fasa 1 tersebut melibatkan 71 penerima dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM811,000 dan diadakan di Kapit dan Kuching. Dalam majlis sama, Pusat Khidmat Dun Baleh turut memberi insentif akademik yang berjumlah RM1,000 seorang kepada 4 orang penerima bagi insentif akademik kepada warga Dun Baleh yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda.
Susulan pengumuman Kabinet baru oleh Perdana Menteri semalam, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berharap keputusan tersebut tidak menggugat kepentingan Sarawak. Ujarnya lagi sokongan padu harus diberikan bukan hanya kepada wakil dari Sarawak tetapi juga semua menteri yang terpilih demi kemakmuran negara. Dari sudut kementeriannya, Fatimah mahu kerjasama kukuh yang akan memberi manfaat kepada negeri dan juga bidang-bidang utama seperti wanita, kanak-kanak, orang kelainan upaya, warga emas dan kesejahteraan komuniti. Beliau turut berharap Menteri Dalam Negeri yang baru akan mempertimbangkan pengembalian semula jawatankuasa khas status kewarganegaraan di bawah perkara 15A. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.